Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terus sekali alhamdulillah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat meneruskan kuliah kita Peradaban Islam di Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita sambunglah kuliah kita secara bersama lah kan, online ni. Sebab sebelum ni banyaklah kekangan-kekangan yang menyebabkan saya tak dapat untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi petang ni insya-Allah kita akan sambung kuliah kita yang ke-5. Hari ini kuliah yang ke-5 Peradaban Islam di Malaysia, insya-Allah. Baiklah, kalau kita lihat kepada uh, kita punya kursus ataupun maklumat berkenaan dengan kursus ini, kuliah ke-5 ini masih kita kata dah berpindah kepada bab yang ketiga, iaitu bab berkenaan dengan Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tengoklah dekat kita kata yang ada saya sharekan dekat Telegram tu berkenaan dengan maklumat kursus. Jadi hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita boleh soroti kembali kuliah-kuliah kita lepas, kalau kuliah yang sebelum ini kita bincangkan tentang Islam dan peradaban. Islam dan peradaban. Kemudian kita dah bincangkan sebelum ini tentang Islam, kata apa? Jatuh bangun tamadun Islam dan sebagainya. Jadi untuk kuliah yang ke-5 ini kita nak melihat salah satu aspek daripada peradaban yang dibawa oleh Islam itu, iaitu ilmu pengetahuan. Sebab kita kena faham, kalau kita sebut tentang peradaban, tak kisahlah apa-apa peradaban sekalipun, Rom ke, Parsi ke, India ke, apa lagi, China ke, kan, tamadun-tamadun dunia yang besar tu, mesti ada salah satu aspeknya adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau tak ada ilmu pengetahuan itu, tidak lengkap ataupun tidak boleh dianggap sebagai satu tamadun, satu peradaban. Jadi dalam konteks Islam, peradaban Islam, kita telah mencapai satu peradaban yang hebat. Kenapa? Kerana kita telah mengangkat ilmu pengetahuan itu. Jadi itu satu hal yang pentinglah untuk kita tahu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau satu peradaban itu tidak mengangkat nilai ilmu pengetahuan ataupun meminggirkan kepentingan ilmu, tak pedulikan soal pembelajaran, pengkajian ilmiah dan sebagainya, maka kita boleh agaklah ke mana arah masa depan sesuatu bangsa ataupun negara tu. Itu yang kita bimbangkan sekarang. Jadi apa yang hari ini sekarang kalau kita boleh kaitkan dengan situasi sekarang, semakin lama ilmu pengetahuan ini semakin jauh dengan masyarakat kita. Tambah-tambah lagi generasi muda hari ini kan. Jadi mereka melihat keperluan untuk belajar ilmu, masuk ke sekolah secara formal, itu sebagai satu benda yang membuang masa. Ya, memang kita tak nafikan jugalah peluang belajar di luar kampus atau di sekolah itu ada. Tapi kita sebagai manusia kalau tidak ada dalam satu sistem yang disusun, maka kita susah nak kawal diri kita. Jadi kat situlah pentingnya kita duduk dalam satu sistem, belajar, menuntut ilmu, kemudian menambahkan lagi kita punya potensi diri. Itu yang sepatutnya. Kan? Okay, baik. Itu sekadar gambaran umum tentang kuliah kita pada petang ini. Jadi, kembali kepada bab kita yang ketiga itu, Islam dan ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat, saya dah pecahkan ada 5 subtopik sebenarnya. Jadi, saya pecahkan 2 kuliah yang ke-5. Baki lagi 3 kuliah yang ke-6 akan datang, insyaAllah.
Jadi hari ini kita nak melihat tuan-tuan dan puan berkenaan dengan dua topik yang penting yang menjadi asas ataupun teras kepada uh, pembentukan perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Itu tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran. Itulah kita kata sumber ilmu pengetahuan bagi peradaban Islam adalah Al-Quran. Bukan bermaksud Al-Quran itu menjadi sumber rujukan pelbagai ilmu, tetapi Al-Quran itu menjadi kitab yang menggerakkan umat Islam untuk terus meneroka ilmu. Tapi dengan syarat umat Islam kena bacalah Al-Quran, kena fahamlah makna Al-Quran, tadaburlah isi kandungan dia, barulah dia akan faham betapa pentingnya untuk mencari ilmu. Itu yang pertama kita nak bahaskan sebentar lagi. Jadi kita nak tengok apa dia, apa ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh ataupun yang menyeru tentang menuntut ilmu, kan? Jadi satu benda yang kita kata perlulah untuk kita ketahui. Dan yang kedua, kita nak lihat kegemilangan umat Islam dalam ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lihat daripada kuliah yang sebelum ini, itu secara gambaran umum peradaban Islam itu bagaimana dan apa yang dicapai oleh tamadun Islam, peradaban Islam. Tapi kuliah kali ini kita nak lihat aspek, kita kata bagaimana dari segi sudut ilmu pengetahuannya itu umat Islam telah mencapai satu kegemilangan. Jadi kita boleh katakan umat Islam ini bukanlah umat yang jahil, bukanlah umat yang percaya segala benda-benda yang tak masuk akal. Dia mesti, umat Islam satu ketika dahulu adalah satu umat yang saintifik, yang rasional, yang boleh berfikir dengan berwaras. Maka kat situlah menjadi faktor kepada perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam ketika itu. Okey, jadi kita nak lihat dua perkara ini insya-Allah pada petang ini. Okey, kalau kita lihat, saya usahakan. Baiklah, yang pertama kita nak lihat berkenaan dengan Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya banyaklah kalau tuan-tuan dan puan boleh cari buku-buku yang menceritakan tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan ini. Dan banyak kupasan penulisan yang menghuraikan bahawa Al-Quran ini adalah satu kitab yang menjadi rujukan, menjadi cetusan kepada umat Islam untuk terus menuntut ilmu. Itu banyaklah, kita boleh carilah mana-mana. Jadi untuk kali ini saya kongsikan petikan daripada sebuah kitab berbahasa Arab, Al-Quran wal Ilm, yang ditulis oleh Dr. Abdul Sattar Muhammad Nuwair, Mudaris Biqismi Tafsir wal Hadis. Ini satu kitab yang langka jugalah, yang susah lah. Saya cuba cari di kedai, tak dapat. Dia hanya ada salinan PDF-nya. Saya akan kongsikan sebentar lagi di grup Telegram. Tapi kita ni bahasa Arab lah, kan? Bahasa Arab. Tak apa, kita cuba kupas, bincangkan apa yang disebutkan dalam kitab ini. Jadi berkenaan dengan Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Jadi kat sini kita lihat penulis Dr. Abdul Sattar ini menceritakan di dalam mukadimahnya bahawa kita cuba tengok satu persatu. Al-Quranul Karim Kitabul Ilmi wal Hidayah Al-Jami'. Jadi disebutkan Al-Quran ini adalah satu kitab ilmu dan hidayah yang menyeluruh. Innahu mu'jizatun faridatun. Ia merupakan satu mukjizat yang sangat hebat, sangat bernilai. Lam yanzilu qabluhu misluhu li'anna al-bashar la yakunu qad balaru mustawa. Jadi sebelum ni tak ada pun satu kitab yang dapat menandingi kedudukan Al-Quran ini, kan? Wa ma'lum annahu la yunazzilu ba'dahu mislahu. Jadi kita sedia maklum bahawa tak ada kitab lain, kitab samawi yang lain tidak diturunkan sama seperti apa yang Al-Quran turunkan. Dia lain. Jadi tak bolehlah kita samakan kitab Taurat, Injil dan Zabur itu sama seperti Al-Quran. Tidak.
Bahkan untuk mengatakan Al-Quran itu meniru kitab-kitab yang terdahulu, itu lagilah tak benar, kan? Jadi kita kena percaya, beriman bahawa Al-Quran ini diturunkan khusus, dengan bentuk yang khusus seperti itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-wahya qad inqata'a bi mauti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana wahyu telah pun habis, maka tiada lagi Al-Quran atau kitab yang diturunkan selepas Al-Quran, kerana wahyu sudah terputus dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihaqa bi rafiqil a'la, yang kemudian bertemu dengan Tuhannya yang maha tinggi. Liza jaa bitamjidi ilmu ahlihi wa ma yusalu ilaihi au ya'inu alaihi min al-aqli wal fikri. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, yang sebelumnya baginda dipandukan dengan wahyu, jadi bila Nabi dah wafat, maka umat Islam ini mula berusaha untuk memperkemaskan lagi ilmu pengetahuan. Alim ulama yang ada pada zaman para sahabat dan sebagainya itu berusaha untuk memajukan, memperkemaskan ilmu pengetahuan dengan menggunakan akal dan fikiran, hasil daripada pemahaman mereka kepada Al-Quran itu tadi. Ni saya baca terjemahan sedikit lah, kan? Okay, sekejap ya. Ah, maaf, tadi ada orang hantar barang. Sekejap tadi saya pergi ambil barang. Okey, jadi kita sambung insya-Allah. Jadi berkenaan dengan tadi kita dah sebutkan bahawa apabila Nabi SAW telah wafat, maka Al-Quran itu berusaha untuk difahami, kan, difahami oleh akal dan fikiran, kemudian menghasilkan penemuan-penemuan ilmu yang baru dan sebagainya. Kemudian kat sini disebutkan juga wal qiraah wal kitabah wal qalam nara dzalika wadihan fi katsirin min ayatihi.
Jadi kat situ daripada Al-Quran itu ada disebutkan tentang Al-Qiraah. Jadi perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran inilah yang menyebabkan umat Islam termotivasi, bersemangat untuk ilmu. Okay. Jadi antaranya ayat Al-Quran yang ada, perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran, misalnya Al-Qiraah, baca, Al-Kitabah, menulis, Al-Qalam, pena. Jadi semua itu menunjukkan bahawa Al-Quran mengajak ataupun menyeru umatnya, umat manusia, umat Islam untuk menuntut ilmu. Jadi alat-alat ataupun kita kata cara untuk menuntut ilmu itu telah disebutkan dalam Al-Quran. Nara zalika wadihan fi kathiri min ayati. Qala Allah Ta'ala. Misalnya antara ayat Quran yang menyebutkan tentang hal tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalna ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, ini surah Al-A'raf. Jadi mafhumnya dah Allah telah mendatangkan kepada mereka dengan satu kitab yang menjelaskan kepada mereka melalui ilmu dan petunjuk serta menjadi rahmat kepada orang yang beriman. Bal huwa ayatin bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Surah Al-Ankabut ayat 49 menyebutkan bahawa ayat-ayat yang dalam Al-Quran itu menjadi kita kata penerang hati kepada orang yang menuntut ilmu. Banyaklah antara ayat Al-Quran yang sebut. Ayat Al-Quran yang lain, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Maka dalam ayat ini Allah menggolongkan orang yang menuntut ilmu, orang yang alim itu, orang yang memiliki ilmu itu termasuk dalam golongan para malaikat. Kan? Dan surah Al-Imran ayat 18. Fanzur kaifa bada'a ta'ala bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa thalasa bi ahli ilmin takriman lahum rafa'an li dhikrihim. Jadi ayat yang syahidallahu annahu la ilaha illallah tu, la ilaha illahu, kat sini diterangkan bahawa tengok macam mana Allah menyusun dari segi kemuliaan itu. Mula dengan dirinya, Allah Ta'ala, kemudian dengan malaikat, kemudian dengan ahli ilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang kata belajar ilmu, ulama dan sebagainya. Ini semua itu adalah lambang yang menunjukkan kemuliaan, kebesaran ganjaran, pahala, kemuliaan pada orang yang menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ayat terkenal surah Al-Mujadilah. Allah mengangkat darjat orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu itu dengan beberapa darajat. Dah beriman tak cukup kalau tidak menuntut ilmu. Beriman dan menuntut ilmu ataupun memiliki ilmu pengetahuan, maka darjatnya akan lebih tinggi daripada orang yang beriman yang biasa. Barangkali orang beriman itu ibadahnya salah kerana ilmunya tidak betul dituntut. Maka itulah yang membezakan antara orang beriman yang berilmu dengan orang beriman yang tidak berilmu. Contohlah banyaklah ayat-ayat Al-Quran ini kalau kita lihat, nak kata Al-Quran dengan ilmu pengetahuan itu sangatlah dekat. Kita boleh tadabbur dan ayat-ayat dalam Al-Quran itu kita mendapati memang ya, Al-Quran memang sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita flashback balik, kita imbas kembali sejarah. Sebelum ni saya ada cerita sikit pada kuliah yang lepas berkenaan dengan satu zaman yang disebut sebagai Dark Ages, kan? Zaman gelap di Eropah. Mereka ada kitab, kitab yang kita sedia maklum lah kan, Injil yang sudah diubah suai oleh para paderi. Mereka, kalau di Eropah Barat itu terdapat kita tahu mazhab yang mendominasi di Eropah itu adalah mazhab Katolik. Jadi mazhab Katolik ini dia dikuasai oleh golongan paderi gereja. Mereka reti membaca. Tapi rakyat-rakyat dia, umat Kristian yang lain, yang rakyat biasa, marhain, tidak tahu membaca. Hanya para paderi dengan para bangsawan saja yang boleh membaca ketika itu. Jadi dari segi kita kata seruan untuk menuntut ilmu itu tidak sampai kepada seluruh masyarakat di Eropah ketika itu. Tetapi ketika zaman yang sama,
umat Islam di belah timur, tak kira kita akses kepada ilmu itu semua boleh dapat. Jadi perkembangan ilmu tu semakin pesat. Tapi sebaliknya kalau di Eropah tadi, kalau apa-apa yang bercanggah dengan fahaman gereja, maka ditolak. Jadi semua tak siapa boleh lawan gereja ketika itu. Tapi di Islam, di timur, perdebatan, diskusi, wacana sebagainya itu sangat subur. Jadi bolehlah nak berbahaskan idea dan sebagainya tanpa sebarang, tak adalah halangan-halangan yang menghambat. Boleh. Kat situlah ketika mana apabila tamadun Islam itu berkembang. Dan mereka betul-betul memahami, menghayati seruan yang ada di dalam ayat Al-Quran itu. Kemudian banyak lagi lah. Mungkin kita semua boleh carilah dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyebutkan tentang ilmu. Antaranya kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun. Begitulah kami menerangkan ayat-ayat itu kepada kaum yang berakal. Surah Ar-Rum ayat 28. Jadi banyaklah. Semua itu kalau kita perasan, kebanyakan ayat yang disebutkan tentang ilmu itu mesti berkait dengan kaum yang berakal. Ya'qilun, yatafakkarun, ayat. Jadi semua-semua itu adalah menunjukkan bahawa umat Islam perlu memerhatikan apa yang ada di sekeliling mereka dan memikirkan bagaimana semua itu boleh terjadi, sehinggalah daripada situ lahirlah satu pemikiran, idea tentang apa yang dia nampak itu. Jadi kita kata, misalnya lah, kalau kita biasa kata, kalau kita melihat di angkasa, kan, di angkasa ada bintang-bintang, ada buruj, kan, ada zodiak, kan, kita tahu bintang 12 dan sebagainya, bintang-bintang di angkasa itu. Para ulama dulu, mereka tidak hanya melihat bintang itu sebagai bintang. Dia lihat bintang itu sebagai petunjuk arah. Ada disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kat situlah dia kaji, dia cakap bahawa ada setengah-setengah pada waktu sekian-sekian, dia boleh, dia kata, okey, kat situ menunjukkan arah apa, menunjukkan arah mana. Timur, barat, semua boleh diketahui hanya dengan melihat bintang. Hatta musim dan sebagainya boleh ditahu dengan kitaran penggiliran siang dan malam, bulan dan sebagainya. Semua itu adalah hasil daripada pengaplikasian ilmu yang dipelajari. Kalau hanya kita sekadar melihat, tengok saja, oh bulan ni cantik, setiap kali bulan mengambang besar tu terus kecoh lah kata super moon, kan, yang warna merah dan semua besar tu. Tapi kita tak sampai kepada untuk melihat apa ibrah, apa hikmah di sebalik keadaan atau kejadian bulan yang seperti itu. Banyaklah sebenarnya kalau kita melihat, kan. Kita tidaklah perlu ataupun tidaklah sampai tahap untuk kita membeli semua peralatan canggih itu. Tapi budaya ataupun cara fikir kita tu kena kembalikan balik sebagaimana zaman dahulu. Supaya kita akan sentiasa berfikir, tidak hanya sekadar, oh okey, macam tu, tengok je dah, tak ada apa. Itu satu benda yang merugikan lah, kan. Jadi kat situ Allah juga sebut dalam ayat yang kemudian, surah yang Ali Imran 190-191. Yang saya sebut tadi lah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Jadi kat sini semua ini menjadi pendorong kepada para ulama kita, ilmuwan kita untuk mengkaji. Andai katalah kalau tiada panduan yang seperti ini, maka macam mana ke umat Islam ketika itu telah mencapai satu tahap yang sangat tinggi. Ilmu pengetahuannya itu menjadi rujukan kepada tamadun-tamadun yang lain sezaman dengannya. Hatta karya ulama ataupun ilmu-ilmu Islam itu diterjemahkan kepada bahasa Latin dan sebagainya untuk dipelajari. Maka kat situlah hasil daripada umat Islam yang mula
berfikir dengan bersungguh-sungguh ataupun menyahut seruan Al-Quran dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Itu satu benda yang penting lah. Jadi hari ini macam mana kita nak mengembalikannya? Itu satu benda yang kita kata memerlukan kesungguhan lah kan. Baik. Wa minal bayan anna awwalu ma nuzila min al-Quran ja'a bitanwih bil alim wal muallim bil qira'ah wal kitabah wal bil qalam alladhi yasta'malu fiha. Jadi bahkan ayat-ayat yang pertama, yang awal diturunkan itu adalah berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan alim, orang alim, berkaitan dengan guru, berkaitan dengan membaca, menulis, pena. Jadi semua alat-alat itu disebutkan di antara ayat-ayat yang terawal diturunkan. Macam misalnya kita jumpa Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini antara ayat yang biasa kita dengar. ولقد حمل القرآن مع ذلك حمل الكبرى على جهل وخرافة والتقليد العمى وعلى اتباع الظنون والأوهام وما لا دليل عليه وعلى الغفلة والجمود. Jadi kat situ Al-Quran menggagaskan, menyeru kepada manusia satu gagasan yang besar untuk meninggalkan kejahilan ataupun menjauhi sebarang bentuk kejahilan dan khurafat, benda-benda karut marut itu. Jangan duk percaya benda-benda yang tahyul, yang tidak masuk akal itu kan. Kita mesti berfikiran waras, rasional. Wa taqlid al-ama, dan ikutan-ikutan yang kata membuta tuli. Tak boleh. Jadi Al-Quran menyeru kita supaya berfikir. Apatah lagi wattiba'i zunun, dan mengikuti syak wasangka dan rasa-rasa yang tidak ada sebarang pembuktian. Kerana itu ilmu itu dibina dengan pembuktian, dengan dalil. Jadi hari ini kenapa kita lihat berlaku perkembangan sains dan teknologi yang pesat di barat itu adalah kerana mereka tidak mengambil berat tentang soal agama di masyarakat barat sekarang ini. Jadi sekarang ni sudah terbalik. Nak maju mesti tinggalkan agama. Kata mereka agama ini tak boleh bawa ke depan. Jadi ditekunilah ilmu sains, ilmu logik dan sebagainya tanpa ada roh agama itu. Jadi bila jadi macam tu, apa yang dinampak itu adalah semata-mata kita kata pembuktian yang tidak ada roh ketuhanan di dalam itu. Itulah yang membezakan antara Islam dengan yang bukan Islam. Dalam tamadun Islam, kita belajar semua itu adalah kuasa Allah. Kita belajar hanya nak mengetahui sebab musabab. Bukanlah semata-mata benda itu menjadi punca dan sebab pada satu perkara. Misalnya tentang teori-teori dan hukum-hukum yang fizik, hukum kimia dan sebagainya yang dikeluarkan oleh ilmuwan barat itu. Kita kalau kita percaya bulat-bulat tanpa memahami ada penglibatan ataupun pengaruh ataupun kuasa Allah SWT kat situ, kat dalam teori-teori itu, maka bimbanglah kita akan terjumus kepada golongan-golongan yang seperti itulah, golongan barat itu yang sekular, yang tidak meletakkan Tuhan dalam ilmu. Sedangkan segala proses yang berlaku kat alam ini adalah adanya kuasa Allah Ta'ala di situ. Jadi kita kena hati-hatilah dalam bab ini. Kan? Jadi kat situ banyak ayat Quran yang disebutkan lagi, mungkin kita boleh tengok kemudian. Jadi kat situ, وَحَسْبُنَا ذَلِكَ مِمَّا, kalau sebelah ni, مِمَّا وَرَدَ بِالْقُرْآنِ فِي إِشَادَةِ بِعَلْمِ وَمُحَارَبَةُ جَهْلٍ بِأَنْوَاعِهِ وَهُوَ شَيْءٌ كَثِيرٌ. Cukuplah, penulis kata cukuplah ayat-ayat yang telah dinyatakan itu tadi, menunjukkan bahawa betapa Al-Quran ini sangat mementingkan ilmu dan menyeru untuk memerangi kejahilan dengan segala bentuknya. Jadi banyaklah itu yang penting.
Faqad waradat madatu ain lam mim bimushtaqatiha fil Quran aktsaru min samanumi'ati marrat. Bahkan perkataan ain lam mim itu telah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 800 kali. Samanumi'ah. Hadha wa tamjidul Quranul ilm. Jadi itulah yang menunjukkan bahawa Al-Quran sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Wa yatanawalu ilmu din asasan thumma kullu ilmun nafi' yahdi an-nasu ila haqqi aw yadulluhum 'alal khair. Maka bermula dengan ilmu agama sebagai asas, kemudian segala ilmu yang bermanfaat yang membantu manusia kepada kebaikan dan kepada kebenaran. Maka kalau kita faham perkara ini, maka kita akan menjadi bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Walaupun pada hari ini kalau kita lihat nak menuntut ilmu sains dan teknologi, fizik, kimia, teknika-teknika dan sebagainya itu semua sudah dibentuk semula oleh Barat. Walau bagaimana kita boleh belajar, tapi dengan keazaman untuk menghasilkan satu inovasi yang baru daripada ilmu itu. Kerana ilmu itu sifatnya berkembang. Maka umat Islam itu ketika mana dia mempelopori ilmu pengetahuan, dia pun ambil umat Islam pada zaman keemasan zaman sebelum ni yang saya cerita Abbasiyah sebagainya. Mereka belajar daripada tamadun Yunani, Cina, India kuno. Jadi mereka belajar kat situ, kemudian kembangkan ilmu baharu mengikut cara ataupun sudut pandang Islam. Maka ada jugalah ilmu yang telah diislamkan. Maksudnya dihuraikan menurut acuan pandangan Islam dan sebagainya. Dan kemudian diambil pula oleh orang Barat ilmu tersebut dan dikembangkan menjadi ilmu mereka. Hari ini kita belajar balik kepada orang Barat. Dia jadi macam satu kitaran yang bersambung. Maka kat situ kita kena faham kalau kita hidup pada zaman sekarang ni yang memerlukan kita belajar ilmu-ilmu daripada luar, ambillah kesempatan untuk belajar. Kalau minat tu cenderung kepada ilmu-ilmu moden, belajarlah bersungguh-sungguh. Jadi tidak mengapa kalau belajar ilmu, tapi asalkan jangan tinggalkan asas-asas agama. Itu saja. Belajarlah, tapi nanti bawa balik satu hasil yang boleh membantu umat Islam. Janganlah terpengaruh dengan cara hidup masyarakat di barat itu kan, sebab kita belajar di sana misalnya. Itu yang kita tidak mahu. Baik, itulah yang paling penting sekali kita kena faham Al-Quran menyeru atau mengajak manusia, khususnya umat Islam yang membaca dia kepada ilmu pengetahuan. Jadi nak membaca Al-Quran itu memerlukan ilmu. Jadi tak boleh baca main redah je kan. Ada ilmu yang perlu dipelajari. Ilmu qiraat, ilmu tajwid. Kalau ada yang boleh suara sedap sikit, ilmu tarannum dan sebagainya. Banyak ilmu. Jadi semua itu adalah kita kata tidak boleh larilah daripada kehidupan umat Islam. Jangan main percaya bukan-bukan sahaja. Baik. Itulah sikit sebanyak tentang kupasan berkenaan dengan Al-Quran dan ilmu. Kemudian kita nak lihat kegemilangan umat Islam dalam ilmu pengetahuan. Jadi mungkin saya akan kongsikan ada satu PDF buku ini. Jadi kita nak lihat bagaimana umat Islam itu gemilang dalam ilmu pengetahuan. Jadi saya sarankan untuk tuan-tuan dan puan boleh belik-beliklah buku ni yang saya akan kongsikan sekejap lagi. Kalau boleh cari sekarang Google je. Ada yang PDF-nya. 1001 Invention, The Enduring Legacy of Muslim Civilization. Jadi maksudnya 101 ciptaan yang ditinggalkan oleh umat Islam. Dan satu benda yang perlulah untuk kita ketahui bahawa umat Islam ni bukanlah umat Islam yang lemah. Bukan umat Islam ni pernah mencipta tamadun yang hebat. Baik, saya kongsikan dia punya bukunya.
Jadi sebenarnya menariklah untuk kita ketahui legasi tinggalan masa silam kita. Sebab kadang-kadang kita rasa lemah sebab kita tidak tahu sejarah kita pernah dilakar dengan begitu hebat sekali. Dan sebagai contoh, kalau kita lihat, hmm, banyak. Ini semua ini adalah berkaitan dengan keilmuan. Major contribution in Muslim civilization. Kita ada dalam bidang perumahan, dalam bidang rumah, kehidupan di rumah, di sekolah, di pasar, di hospital, di bandar, dunia, alam ini, alam semesta. Dia kata ilmu pengetahuan. Ni reference kan. Ini semua ini adalah berkaitan dengan ilmu. Sebab kita lihat sini. Ni. Ni antara peta-peta yang menunjukkan sumbangan besar umat Islam. Map of major contribution in Muslim civilization. Jadi umat Islam itu telah di pelbagai belahan dunia, di mana ada umat Islam, di situ ada pencapaian dia. Kan? Ha, banyaklah kita lihat kalau kita lihat tadi. Okay, ni sebelum golden age, story begin. Okay. Ni dari segi timeline. Garis semasa. Macam mana peradaban Islam itu berkembang dengan apabila umat Islam menguasai ilmu pengetahuan, maka banyaklah penciptaan yang dihasilkan. Contohnya ini, astrolabe maker and astronomer Al-Fazari ni. Al-Khawarizmi born. Banyaklah ni timeline dia. Sini. Abbas Ibn Firnas flight. Jadi orang yang mula-mula cuba untuk terbang di udara ialah seorang Islam, Abbas Ibn Firnas. Jadi dia telah mula memikirkan untuk terbang. Jadi sebabkan ilmu itu sifatnya berkembang, maka apabila umat Islam tak dapat nak menyambung perkembangan ilmu pengetahuan itu, maka disambung oleh bangsa yang lain lah, kan? Bangsa yang bukan Islam. Banyak lagi lah, ada universiti, menunjukkan bahawa sebenarnya umat Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Kita ada kat sini, Al-Idrisi menghasilkan peta dunia. Google Map lah. Google Map. Kalau sekarang ni Google Map. Kemudian ada macam-macam. Ibnu Al-Baitar dengan botani, yang farmasinya, herbal. Kan? Al-Khawarizmi ada. Banyak lagi. Ibnu Khaldun lahir. Kemudian ada peta, P. Reis. Banyaklah semua ni. Sini semua ni kita boleh lihat adalah menjadi apa kita kata? Bukti-bukti bahawa umat Islam ni tidak meminggirkan ilmu pengetahuan. Kan? Ni banyaklah kalau kita lihat. Semua ini adalah dengan ilmu. Umat Islam pernah mencipta jam. Jam Al-Jazari. Yang jam besar ni kan. Ini besar ni dia banyaklah simbol-simbolik apa semua. Tapi dia boleh menunjukkan masa. Kan? Boleh bagi tahu masa. Itu benda yang sangatlah kompleks. Kemudian adalah macam-macam, ada chess, catur, ada muzik. Semua itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Ada mesin ni, alat-alat permainan. Kita ada ni kamera. Kan? Kamera pun dicetuskan oleh Ibnu Al-Haytham. Penghasilan kamera. Bagaimana manusia itu melihat. Kan? Boleh kata banyak lah. Nanti saya kongsikan, boleh lah. Tuan-tuan dan perempuan belik-belik sikit buku ini. Jadi itulah kita kata secara ringkasnya banyaklah sebenarnya. Kalau kita boleh kupaskan satu persatu berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Jadi apa yang kita dapat simpulkan di sini adalah Al-Quran merupakan sebuah kitab semawi yang menyeru manusia untuk keluar daripada kegelapan, kejahilan pada sinaran ilmu pengetahuan.
Jadi maka kita kena peganglah dengan perkara ini, kan. Kena yakin. Kalau kita tinggalkan Al-Quran, maka kita boleh menuntut ilmu. Tetapi mungkin ilmu itu tidak dipandu dengan wahyu. Itu akan jadi masalah nanti. Kedua, apabila umat Islam menyahut seruan Al-Quran, ilmu pengetahuan kembali berkembang dipacu oleh umat Islam. Apabila umat Islam menjauhi Al-Quran, ilmu pengetahuan semakin dipinggirkan. Jadi itulah dia. Kadang-kadang orang nampak Al-Quran itu dibaca hanya di masjid sahaja. Tapi sebenarnya Al-Quran itu boleh diwacanakan dalam pelbagai segmen, pelbagai tempat. Dan diwacanakan, dikupas, ditafsirkan dan sebagainya. Itulah yang menjadi asbab kepada perkembangan gerakan ilmu pengetahuan ini. Ketiga, keterbukaan Islam mengembangkan ilmu pengetahuan meretas bangsa menjadikan umat Islam berpengetahuan luas sekaligus penerus keilmuan silam. Jadi salah satu ciri yang ada dalam umat Islam ini adalah tiada terhad kepada bangsa tertentu. Maka sesiapa saja yang menganut Islam, maka dia boleh menjadi sebahagian daripada pengembang tamadun Islam itu sendiri. Belajarlah, tak kira lah bangsa apa, apabila belajar bersungguh-sungguh, menjadi seorang alim, maka dia berhak kepada ilmu itu dan berhak untuk menyampaikan, mengembangkan ilmu tersebut. Kan? Jadi tak terhad kepada mana-mana bangsa. Hasil daripada ilmu pengetahuan yang dipelajari dan dikembangkan membawa kepada penciptaan baharu dan inovasi yang bermanfaat. Jadi, kalau kita nak melihat tanda-tanda ataupun benchmark ataupun kayu ukur kepada satu ilmu pengetahuan itu, dia mestilah ada hasilnya, ada natijah dia, ada kita kata produknya, kan. Jadi kalau kita belajar satu ilmu itu, nak menunjukkan bahawa kita dah berjaya menguasainya, kalau hari ni dia ada tesis, kan. Itu kalau dalam bidang akademik lah. Tapi kalau dalam dunia industri misalnya, sepatutnya ilmu-ilmu yang dia pelajari itu perlu menyelesaikan masalah-masalah di industri. Misalnya industri apa? Industri berat, industri makanan dan sebagainya. Jadi ilmu yang dipelajari, dikuasai itu perlulah digunakan untuk menghasilkan satu penemuan baru yang boleh menyelesaikan masalah. Tetapi hari ini kalau anda kata inovasi itu tidak berlaku, barangkali mungkin adalah halangan-halangan tertentu. Menyebabkan sepatutnya ilmu itu perlu dikembangkan, perlu menjadi penyelesai kepada masalah umat kita. Masalah manusia kita. Kan? Itulah yang sepatutnya kita kena faham. Jadi macam saya sebutkan tadi, kuliah kita pada hari ini adalah untuk memahami bagaimana Al-Quran melihat ilmu. Atau bagaimana kita nak melihat Al-Quran sebagai satu kitab yang selari, yang boleh disepadukan dengan ilmu pengetahuan. Jadi tidak boleh meninggalkan salah satu, perlu dibawa sekali dua-dua tu. Di kat situlah itu membezakan antara kita umat Islam dengan orang-orang yang bukan Islam. Dan itu jugalah yang akan membangkitkan kembali tamadun kita kelak. Cuma kali ni kita masih lagi dalam fasa umat pengguna. Kita mengguna apa yang ada diberikan kepada kita. Tapi insya-Allah, andai kata kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, kita cukup tenaga, cukup segalanya, kita boleh bangkit kembali seperti dahulu. Okay. Sudah. Jadi, itu sajalah untuk kuliah pada petang ini. Ringkas saja. Jadi, sebabkan kupasannya pun tidak terlalu mendalam, tidak terlalu rumit. Sebab dia lebih kepada memahami bagaimana Al-Quran melihat ilmu pengetahuan itu. Kan? Jadi, okey. Jadi ada sedikit membaki masa yang ada. Mungkin saya nak maklumkan dahululah untuk tetamu puan yang hadir pada petang ini. Jadi kita sudah masuk minggu yang ke-5, kan? Minggu yang ke-5 kuliah.
Dan saya ingin kita kata maklumkan dahululah. Saya ulang balik apa yang taklimat yang saya dah sampaikan pada kuliah yang pertama. Jadi untuk subjek ini kita ada tugasan. Kita ada tugasan. Yang pertama tugasan berkumpulan. Kemudian tugasan individu. Jadi saya akan edarkan, insyaAllah saya akan edarkan kita kata dokumen ataupun nota berkenaan dengan tugasan tersebut. Tapi apa yang saya nak maklumkan dahulu adalah untuk tugasan yang individu, untuk tugasan yang pertama berkumpulan. Untuk tugasan yang berkumpulan ini, sekarang kita, tak silap saya, jumlah keseluruhan kita ada 12 orang. Jadi setiap orang cuba dapatkan bentuk satu kumpulan 2 orang untuk tugasan berkumpulan. Jadi apa yang perlu dilakukan untuk tugasan berkumpulan adalah melakukan tinjauan literature review. Nanti saya akan edarkan dia punya arahannya tu lebih lanjut. Manakala untuk tugasan individu perlu ditulis makalah daripada hasil literature review yang telah dibuat bersama perkumpulan masing-masing. Jadi bermakna untuk tugasan kumpulan 2 orang satu kumpulan, dan tugasan individu 1 orang individu masing-masing, gunakan bahan yang sama daripada apa yang dah dicari bersama kumpulan. Nanti saya akan kongsikan dia punya dokumen dan bolehlah tanya apa sebagainya. Dan saya juga dah akan bahagikan jugalah. Jadi kita semua tuan-tuan ada jumlahnya ada 12 orang kata silap saya. Jadi kuliah kita ada 12. Kata saya ada 12 kali pertemuan. Jadi kita akan bahagikanlah. Nanti saya akan bagikan, saya akan buat jadual, saya akan bagikan tajuknya mengikut kumpulan. Nanti bolehlah mulakan proses penulisan, proses pengkajian, cari-cari bahan dan sebagainya. Jadi itulah sekadar penilaian untuk yang akan yang boleh dikumpul menjadi markah penuh nanti. Selain daripada kita ada ujian pertengahan semester dengan ujian akhir semester. Itu sajalah untuk makluman semua. Saya akan edarkan, kongsikan dokumen tersebut. Okey, itu sajalah untuk petang ini. Selamat berpuasa semua. Nanti saya akan upload video ini di dalam YouTube macam biasa. Kalau rasa macam terlepas ataupun nak tengok kembali boleh. Ataupun kalau ada soalan apa-apa boleh je tanya dalam grup. Kita akan bincangkan bersama. Okey, itu saja. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Selamat puasa. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama.